Assalamualaikum dan apa kabar murid semua? Baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita lagi. Latihan PDPR Bahasa Melayu tahun 4, siri yang ketiga. Tajuk kita pada hari ini, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Baiklah, tema kita masih berada di tema yang pertama, iaitu tema kemasyarakatan. Unit 1, jiran tetangga. Baiklah, kamu boleh rujuk buku teks halaman 6, buku teks Bahasa Melayu tahun 4, edisi semakan Sekolah Kebangsaan. Baiklah, standard pembelajaran kita pada kali ini ialah 5.1.1, iaitu memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal, iaitu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan. Tetapi untuk aktiviti kali ini kita lebih fokus kepada kata nama am. Baiklah, aktiviti yang akan kita jalankan ialah yang pertama, murid mengujarkan cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aktiviti yang kedua, murid mengenal pasti kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Seterusnya, murid menyusun perkataan untuk membina ayat dengan menggunakan kata nama. Seterusnya, murid menjawab latihan tambahan kata nama am. Baiklah, mari kita teruskan. Cikgu telah sediakan latihan PDPR dan kamu boleh dapatkan pautan latihan ini di ruang deskripsi. Baiklah, kita bermula dengan aktiviti yang pertama, aktiviti A, murid mengujarkan cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, edisi semakan halaman 6. Kamu akan lihat petikan tersebut seperti ini, dan untuk aktiviti yang pertama ini, cikgu akan bacakan terlebih dahulu mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian kamu juga boleh baca selepas cikgu ujarkan. Baiklah, cikgu mulakan. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Hadib dan adiknya, Aina, berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Baiklah, ini adalah situasi yang pertama dan di bawah ini adalah situasi yang kedua. Kita mulakan dengan situasi yang pertama dahulu. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina, berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadib dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadib dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadib dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya kabar. Mungkin adik-adik ada yang bertanya ataupun murid-murid ada yang bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan menuntun? Menuntun, jika kamu rujuk gambar situasi 1, ini adalah Hadib dan ini adalah Aina. Menuntun maksudnya mereka membawa basikal mereka seperti gambar ini. Baiklah, kita teruskan situasi kedua. Hadib dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Mina memuji tindakan Hadib dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadib dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadib dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baiklah, di sini kita baca munsyid cilik
Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contoh, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Baiklah semua, selepas cikgu telah bacakan petikan ini, tibalah giliran kamu untuk membacakan petikan mengikut sebutan dan intonasi yang betul. Seterusnya kita beralih ke aktiviti B, iaitu murid mengenal pasti kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Di sini cikgu sertakan gambar dan teks petikan untuk situasi pertama. Kita lihat soalan. Berdasarkan perenggan 1, tandakan 3 kata nama am yang terdapat dalam teks. Kamu lihat di sini, adakah kebun komuniti, jiran, Pakcik Ismail berjalan, bungkusan besar dan sayur. Ini adalah kata nama am. Tandakan 3 di latihan yang cikgu sediakan. Baiklah, soalan seterusnya, berdasarkan perenggan 2, tandakan 3 kata nama am yang terdapat dalam teks. Ingat, kata nama am sahaja. Tandakan 3, pilihan jawapan Hadib, Aina, menuntun, basikal, perangan mereka dan rumah. Baiklah, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya, situasi 2. Situasi 2, antara yang berikut, pilih senarai kata nama am yang terdapat pada gambar di situasi 2 dengan betul. Ini adalah gambar situasi 2. Baiklah, kamu hendaklah menanda mana satu senarai kesemuanya adalah kata nama am. Pilihan pertama, televisyen, kui-mui, sofa. Pilihan kedua, bingkai foto, televisyen dan Hadib. Seterusnya yang ketiga, Pakcik Ismail, Makcik Mina, Aina. Dan akhir sekali, Makcik Mina, televisyen dan kui-mui. Mana satukah? Pilihan jawapan ini menunjukkan semuanya adalah kata nama am. Baiklah, seterusnya kamu akan beralih ke aktiviti C, iaitu murid menyusun perkataan untuk membina ayat dengan menggunakan kata nama. Arahan, murid hendaklah memilih susunan perkataan untuk membina ayat yang lengkap dengan betul. Pastikan jawapan yang dipilih adalah tepat berdasarkan bahan bacaan yang tua dihormati, yang muda disayangi. Baiklah. Kamu lihat di sini untuk pertama, jiran, Pakcik Ismail, Makcik Mina ialah dan Hadib, Aina dan ini tidak mengikut urutan yang betul. Oleh itu kamu hendaklah memilih antara kedua jawapan ini mana satu ayat yang betul dari segi susunan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. Pilihan pertama, Pakcik Ismail dan Makcik Mina ialah jiran Hadib dan Aina. Pilihan kedua, jiran Hadib dan Pakcik Ismail ialah Aina dan Makcik Mina. Lebih kurang sama, tetapi kamu hendaklah memahami petikan tadi yang telah kamu baca di situasi pertama dan situasi yang kedua untuk memilih jawapan bagi soalan yang pertama. Baiklah, seterusnya soalan kedua, bungkusan mereka ikan, ayam dan telur membawa mengandungi yang. Pilihan pertama, bungkusan mereka yang membawa mengandungi ikan, ayam dan telur. Pilihan kedua, mereka membawa bungkusan yang mengandungi ikan, ayam dan telur. Mana satu pilihan ayat yang betul? Seterusnya, soalan ketiga, basikal berbual-bual menuntun sambil Hadib dan Aina. Pilihan pertama, Hadib dan Aina menuntun basikal sambil berbual-bual. Seterusnya, menuntun basikal Hadib dan Aina sambil berbual-bual. Mana satukah pilihan yang betul? Baiklah, soalan yang keempat, kui-mui menghidangkan tetamunya enak, Makcik Mina yang untuk. Pilihan pertama, Makcik Mina menghidangkan untuk tetamunya kui-mui yang enak. Pilihan kedua, Makcik Mina menghidangkan kui-mui yang enak untuk tetamunya. Mana satu yang betul? Seterusnya, kelima, oren oleh Makcik Mina.
minuman Hadid dan Aina. Ruang tamu menuang diminum. Ayat yang pertama, Makcik Mina menuang minuman oren di ruang tamu untuk Hadid dan Aina diminum. Pilihan kedua, Makcik Mina menuang minuman oren untuk diminum oleh Hadid dan Aina di ruang tamu. Kamu tandakan mana satu ayat yang betul. Seterusnya, aktiviti D, iaitu aktiviti yang terakhir, murid menjawab latihan tambahan kata nama am untuk pengukuhan kamu. Baiklah, kamu perlulah lengkapkan ayat di bawah dengan kata nama yang sesuai. Pilihan kata nama telah diberikan, iaitu sekolah, motosikal, perenang, dewan dan basikal. Soalan yang pertama, Pak Seman pergi ke kebun, getahnya dengan menaiki apa? Kamu klik di sini pilihan jawapan dan kamu pilih mana satu jawapan yang kamu ingin pilih. Seterusnya, pilihan kedua. Soalan yang kedua, sekumpulan tempat kosong telah berjaya menyeberangi Selat Inggris. Kamu pilih juga mana satu kata nama am yang sesuai dimasukkan di tempat kosong ini. Seterusnya, soalan ketiga, Abang membeli tempat kosong untuk kegunaan ke pejabat. Mana satu pilihan jawapan yang sesuai? Baiklah. Soalan yang keempat, pihak tempat kosong akan mengadakan hari terbuka pada minggu depan. Kamu klik juga pilihan jawapan dan pastikan kamu masukkan dahulu sama ada betul ataupun tidak untuk pilihan jawapan yang kamu pilih. Terakhir, peserta pertandingan nyanyian itu akan mengadakan latihan di tempat kosong penganjur pertandingan. Baiklah, kita ada soalan bonus pada kali ini. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah nilai murni utama yang murid-murid pelajari berdasarkan teks yang tua dihormati, yang muda disayangi? Adakah kerajinan, rasional, prihatin ataupun bertanggung jawab? Nilai murni yang utama kita pelajari berdasarkan teks yang kamu baca di halaman 6. Baiklah, sampai itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu semua dapat menjawab latihan dan jika tidak mendapat markah penuh 30 markah, kamu boleh ulang jawab soalan yang diberikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat belajar.